Assalamualaikum, saya Ifa. Dan saya Awi. Anda sedang menonton rancangan Purple Talk Season 1 Episod 4. So, hari ini kita nak mengupas sedikit sebanyak tentang tabiat buruk segelintir orang yang menyebabkan kerosakan pada gigi. So, ramai orang tak tahu tabiat diorang ni sebenarnya boleh merosakkan gigi. Betul tak, Awi? Betul. Lagi korang yang tak reti nak jaga gigi tu, mohon cek balik. Teruk tu. Ya ke? Macam Awi, sure ke Awi tak ada tabiat buruk? Sebenarnya ada, tapi kalau cerita rasa macam buka aib sendiri. Kena cerita ke? Cerita je lah, share lah sikit. Okey. Kalau macam saya lah Ifah, saya ada satu tabiat. So bila tengah tidur tu kadang tu suka nak gesek gigi, tak tahu kenapa. Gesek gigi? Lagi kalau macam sebelum tidur tu macam macam tu. Okay, tu sebelum tidur ke masa tidur? Kadang-kadang semasa dan juga selepas. Oh, maksudnya semasa tidur tu tak sedar ke ataupun memang saja je? Kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar Ifah. Kenapa Saya pun tak tahulah. Tahu tak? Nama pun tabiat buruk. Macam mana saya nak explain ke Ifah? So, apa yang Awi dapat daripada buat benda tu? Kadang-kadang dia rasa menyeronokkan, kadang-kadang rasa menyesal. So, okey, bukan Awi saja tapi Ifa pun sebenarnya ada tabiat buruk tau. Sebenarnya kita dah tahu macam Ifa, semua orang dah tahu cara berus gigi membulat, okey, ataupun melintang, tapi melintang. Okey, sorry. Atas dan bawah ataupun membulat, tapi Ifa gosok gigi tetap degil juga nak gosok gigi melintang. So itu tu tabiat buruk juga. So ada dia punya kesan buruk. Kalau korang nak tahu, kejap lagi kita akan bawa masuk Doktor Hilwa. Okey, Dr. Hilwa. So dia akan terangkan kenapa tak boleh buat, kenapa tu digelar tabiat buruk. Okey, apa kesan-kesan daripada tabiat buruk tu. So korang jangan lupa like dan share. Yang ni like, yang tu share Ifah. Okey, korang jangan lupa share dan like. Facebook page kita, keempat-empat Facebook page kita, iaitu Klinik Bigan Syarinda Bukit Baru, Klinik Bigan Syarinda MITC, Alor Gajah dan juga Bukit Beruang. Okey, tanpa kita membuang masa Ifah. So kita menjemput Dr. Hilwa. So korang jangan pergi mana-mana. Stay tune. Hai, sekarang kita bersama dengan Dr. Hilwa. Okey, terima kasih Doktor sebab sudi sertai kita punya Purple Talk. Sama. So Doktor sihat hari ni? Alhamdulillah sihat. Lapar ya Allah. Cepat sikit. Tak adalah. Tak adalah. Okey, lepas live ni mana tahu nanti kita orang akan belanja makan ke? Okey. InsyaAllah. Harap boleh lah ada orang hantar makanan. So korang nak tahu tak, Dr. Hilwa ni sebenarnya dia suka main TikTok. Bukan main TikTok, suka tengok TikTok. So macam sekarang normal lah kan, orang ramai suka main TikTok kan. Doktor suka tengok TikTok. Apa je Doktor kat TikTok tu? Entah, macam life hack ke apa-apa yang menarik kan. Sebab macam-macam info. Ada info yang kita tak pernah tahu. Macam-macam ada kat TikTok tu. So korang kalau sambil-sambil buat rawatan, kena pula dengan dapat Dr. Hilwa. So korang boleh je tanya Doktor, apa yang best kat TikTok hari ni Doktor? Nanti Doktor confirm akan tahu jawapannya. So Doktor, hari ni macam biasa kita punya topik hari ni, tabiat buruk segelintir orang yang mereka sendiri tak tahu tu sebenarnya ada tabiat buruk yang boleh merosakkan gigi dia orang. So sebenarnya tabiat buruk ni bukan saja dari jagaan gigi, tapi sebenarnya dari makanan juga, dari cara berus gigi. Betul tak Doktor? Betul. Dia ada macam-macam. Kadang-kadang tak sedar tu pun ada tabiat buruk sebenarnya. Ingatkan okey je, tapi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, tengok lagi lah. So kita boleh explain satu persatu. Betul. So korang jangan skip tau live ni, korang kena stay saja. Okay, so dalam isi rumah tu kan Doktor, tak semua orang, betul tak? Tak satu rumah tu jangan jaga gigi. Mestilah ada 2/5 dalam rumah tu mesti ada yang suka buat tabiat buruk. Contoh macam family saya, saya lah salah seorangnya. Saya suka berus gigi dengan cara tak betul. Padahal saya dah tahu dah cara gigi betul, tapi saya suka juga berus gigi melintang. Betul. Tapi kadang-kadang kita dah tahu kan benda tu tak betul. Ada juga buat yang membulat, tapi saya campur-campur. Membulat ada, melintang. So itu ada efek ke Doktor? Kalau macam berus gigi ni dah bagus dah. Tepuk tangan sikit siapa yang berus gigi hari ni. So berus gigi dah bagus. Tapi korang kena tahulah cara yang betul bila gosok gigi. Sebabnya kalau ada cara yang salah, dia boleh efek gigi. Okay, contoh tadi Ifa cakap apa? Melintang ya? Okey, melintang tu macam mana? Melintang macam ni kan? So bila korang berus macam ni. So bila macam ni, kita ada gusi kat atas kan?
So bila kita buat macam ni, dia macam tak kena semua bahagian tau. Tapi dia lebih menyakitkan gigi gusi. So cara yang betul adalah dia ada a few cara lah, tapi yang kita recommend untuk daripada gusi, kita tolak ke permukaan menggigit tu. Gusi ke permukaan menggigit. So yang tu lagi bagus lah, kiranya kita campur daripada gusi ke bawah macam tu. So itu lagi bagus. Kalau kita buat macam ni, gigi jadi haus. So kebanyakannya kalau kita tengok kan, kita punya pesakit kan, kalau dah semakin berusia, kita tengok gigi dia dah haus, nak patah. Sebab apa? Sebab daripada muda dia guna konsep gosok gigi melintang. Dah makin lama guna, lama-lama gigi tu haus. So dah umur 30-an, 40-an, gigi tu start dah nak patah dua, tahu tak? Sebab dia haus. So kalau boleh korang kena tukar daripada sekarang cara gosok gigi tu, amalkan cara gosok gigi yang kita beritahu tadi lah, daripada gusi ke gigi. Tapi kalau korang tak tahu kan, boleh pergi mana-mana klinik, jumpa doktor gigi, boleh datang ke klinik pergian Sharlinda, kita boleh ajar. Semua staf boleh ajar, doktor pun boleh ajar cara yang betul lah. Okay, kalau macam gigi haus tu dia menipiskan gigi atau macam mana? Dia menipiskan gigi. Kiranya dia akan expose ataupun dia bagi lapisan kedua tu expose lah. Sepatutnya lapisan kedua tu tak boleh expose. Kalau expose dia akan rasa nyilu, rasa sensitif. So bila kita gosok macam tu dia akan rasa nyilu lah. Okay. So sebenarnya Ifa ni still lagi gosok secara melintang. Gosok dah betul dah, tapi rasa macam tak puas tu yang gosok melintang tu lah. Rasa macam nak tambah gosok melintang. Sebab apa? Sebab dari kecil Mimi dah selalu buat, dah jadi tabiat lah sampai ke besar dibawa. So pentingnya cara berus gigi dengan betul kena pupuk daripada kanak-kanak lah. Kalau ada anak-anak, ada adik-adik, boleh ajar dengan cara yang betul. So nak besar nanti diorang tak adalah jadi macam Ifa. Okay. So next, okay, kita selain daripada berus gigi secara melintang, okay, saya nak tanya doktor lah. Selalunya orang cakap tidur budak kecil lah, tidur sambil hisap botol pun menjadi memberi kesan buruk kepada gigi kanak-kanak. Betul, tepat sekali. Sekarang ni kalau budak-budak kan, kalau kita tengok dia orang banyak gigi rosak. So kalau kita tengok depan ni semua dah tinggal tunggul. So kita panggil tu caries botol susu lah, di mana kenapa terjadinya? Sebabnya budak tu atau baby atau budak kanak-kanak lah tidur bersama botol susu. Kalau dalam botol susu tu letak susu lagi lah teruk. Ya, so jadi kenapa tak boleh? Kita boleh nak tidur dengan botol susu. Tapi kena pastikan lepas letak botol susu tu, bila budak tu dah nak tidur ataupun sebelum tidur, gosok. Gosok dulu. Kiranya budak tu tak boleh tidur bersama susu di dalam mulut. Sebabnya dalam susu tu, walaupun susu ibu ataupun susu tin biasa tu, semua tu ada gula lah. So bila ada gula dekat gigi, kuman apa semua, dia ada makanan lah untuk dia malam-malam buat kerja jadi lubang. Macam tu lah. So nak hisap susu nak malam boleh, tapi pastikan sebelum tidur tu mulut bersih. Jangan ada susu dalam mulut. So kalau baby, kita guna kain lah, kain basah, lap-lap. Ataupun untuk budak yang dah boleh menggosok gigi, minum susu, gosok gigi. Gosok gigi, guna berus gigi kanak-kanak lah yang comel-comel tu. Mengikut saiz gigi lah. Betul. Kalau gigi comel ni takkan nak guna yang ni. Ini guna yang kecil. Guna yang kecil. Okay, so korang take note, okay? Jangan tinggalkan anak-anak dengan hisap botol ataupun sebelum tidur hisap susu, betul tak? Betul. Okay, so seterusnya yang saya selalu perhatikan lah, okay, adik-adik lah, adik-adik saya ke adik-adik orang lain ke, kat sekolah lah selalunya diorang menulis, buat kerja sekolah kat rumah ke, mesti diorang gigit pensel. So diorang gigit pensel ataupun gigit kuku. Saya rasa sama je kan, betul tak? Saya rasa tu memberi kesan buruk lah, sebab tengok pun dah macam bad attitude. Ya, betul. So mestilah ada akibat yang buruk pada gigi, betul tak? Ya, betul. Pensel tu kan keras kan, dia bukan untuk dimakan lah. Kita punya function gigi ni untuk menggigit makanan, menggigit benda-benda yang lembut. Kalau keras pun macam ayam ke daging tu je lah. Okay, so kalau kita gigit contohnya benda yang tak sepatutnya, yang pertama pensel kan. Pensel ni first dah kotor, sebabnya benda tu di luar kan, bukan patut dimasukkan ke dalam mulut. So yang pertama dikotor lah. Yang kedua dikeras. So bila kita menggigit benda yang keras, pensel tu kalau gigit pun takkan hancur. So dia memang sangat keras.
So dia akan menyakitkan gigi dan juga sistem yang menyokong gigi tu, iaitu gusi dan tulang lah. So bila kita gigit lama-lama dia akan jadi gigi tu yang pertama haus, yang kedua gigi tu akan jadi goyang. Sebab apa? Sebab dia punya tekanan kuat lah pada gigi tu. So dia jadi akan sakit lah. So budak-budak ataupun orang, kadang-kadang orang dewasa pun ada habit ni, walaupun dia kadang-kadang tak sedar tau, tanpa sedar, macam buat kerja fikir sikit gigit. So kalau sedar, stop. Benda tu sangat tak elok lah untuk gigi. Kita tak nampak lah secara luarannya, tapi lama-lama gigi akan start goyang, start haus. So boleh elakkan lah tabiat ni. Betul. So bukan sahaja beri macam orang kata kotor lah, mak selalu kata jangan gigit pensel, kotor lah. Bukan kotor sahaja, bukan masuk kuman saja dalam mulut kita, tapi efek kepada gigi. Yes, okey. betul. So dah alang kita masuk topik budak-budak ni. Sekarang ni kan doktor, budak-budak sekarang dah, saya tengok balik sekolah je beli air gas, minum air gas. Minum air gas tu macam tanpa had, macam diorang haus pun diorang beli air gas. Tu yang saya pelik tu. Boleh hilangkan haus kan air gas ni. Betul. Tapi setahu saya bukan kanak-kanak je kan yang tak boleh minum air gas. Orang dewasa pun sama. So air gas ni kita tahu kandungan gula dia sangatlah banyak kan. So sebab itulah dia adiktif kan. Kita macam nak macam tak puas, sentiasa nak. Okey, jadinya sebab dia kandungan gula yang sangat banyak tu, dia boleh merosakkan gigi lah. Dan satu lagi, air gas tu dia ada asid kan, kandungan asid dalam tu lah. Jadinya bila kita minum, dia sebenarnya sikit-sikit dia menghakis gigi. So bukannya tak boleh, boleh je nak minum. Tapi kalau boleh kita minum macam limit kan, macam sebulan sekali ke, 2 minggu sekali ke. And then kalau nak minum tu, kalau boleh guna straw lah. So dia direct masuk dalam kita punya perut lah. Means tak ada, kurang sikit lah efek kepada gigi. Dia still ada efek, tapi kalau nak minum, saya nasihatkan lah better kita guna straw lah. Saya baru tahu, maksudnya macam kalau minum air gas ni bukan sahaja disebabkan kandungan gula yang tinggi, tapi disebabkan gas. Gas pun boleh menyebabkan gigi. Ya, dia macam berasid tu. Dia menghakis lah. Menghakis gigi, okey. Korang bukan tak boleh tau nak minum air gas. Boleh, tapi kena ada had limit lah. Maksudnya macam doktor cakap tadi, ada sebulan sekali. Okey. Kalau better, kalau tak minum terus boleh ke doktor? Lagi bagus. Lagi bagus. Bagi bagus lah kalau tak minum, tapi jarang lah orang tak minum kan. Okay, so korang dah jelas kan, dah faham kan? So next, sekarang ni kita punya cuaca, cuaca yang panas. Kadang-kadang ada panas, hujan, tak menentu tau, cuaca tak menentu. So sakit tekak selalulah. So ramai MIFA baru baik daripada sakit tekak. So ada efek tak doktor kalau saya isap ubat sakit tekak tu? Okey, ubat sakit tekak yang macam gula-gula tu kan? Gula-gula macam ada orange, ada strawberry. Kan, itu. Okey, dia sebenarnya bukanlah tak bagus. Sebabnya benda tu gula-gula, dia duduk dalam mulut dalam masa yang lama. Kita hisap. So kadang-kadang sejam belum larut kan? Ada yang dah larut. So bila terlalu lama kita letak sesuatu yang manis dalam mulut kita, jadinya dia akan efek kepada kita punya kesan mulut lah. Lama-lama dia boleh jadi berlubang. Jadi kalau boleh nak isap tu jangan terlalu lama. Bila dah terlalu lama, kita punya kadar, kita panggil pH dalam mulut menurun. So waktu tu lagi mudah lah asid nak efek kepada gigi dan jadi lubang. Walaupun gula tu tak ada asid? Ya. Dia asid daripada pH kita punya mulut lah. Kita punya mulut sendiri. So kalau ada ke ubat gigi pula, ada ke ubat sakit tekak yang tak ada gula? Dia sebenarnya ada, tapi jangan jadikan habit lah. Okey, ubat sebabnya ubat tu rasa pelik. Sometimes pengeluar nak encounter rasa pelik tu dia letak gula. So kita boleh minum. So sebab itulah ubat kadang-kadang dia ada rasa sedikit rasa manis supaya encounter rasa pelik tu lah. So jadi kalau nak minum boleh, tapi jangan jadikan habit lah. Jangan jadikan tabiat. So makan bila kita sakit je lah. Macam tu. Okay, baru saya faham. Betul. Okay, selain daripada tu, macam tadi kan yang kita dah sebut pasal berus gigi secara melintang. Ni kalau berus gigi, ada orang suka sangat. Saya rasa lebih ramai orang suka memberus gigi gunakan berus gigi yang hard. Ya, betul. Daripada yang soft. Ya. So ada efek tak doktor? Okey, kalau ikut kan
Berus gigi ni ramai orang tak tahu cara nak pilih sebenarnya. Okey, kalau kita tengok berus gigi tu sebenarnya dekat packaging dia tu kan, kat hujung tu dia ada classify lah. Berus tu bulu dia soft, very, super soft, hard, medium. So kadang-kadang kalau kita tengok pesakit kita ramai yang suka medium atau hard sebab dia kata lagi rasa macam puas. Bersih, lagi bersih. puas. Tapi sebenarnya tu salah lah. Kita macam nak menyapu lantai kan. So kalau kita guna macam berus kan, berus lantai, tak hilang pun sampah tu sebenarnya. So kita kena lagi guna susah. lagi susah. So kita kena guna yang lembut. So kalau kita guna yang lembut, yang penting teknik kena betul lah. Yang saya cakap tadi, daripada gusi ke tempat mengunyah tu, kena guna teknik yang betul, guna yang lembut, confirm bersih gigi korang. Memanglah mula-mula korang rasa pelik lah sebab daripada hard tiba-tiba tukar soft kan. Tapi lama-lama korang akan okey. Dah biasa. Ya, dah biasa. So saya memang recommend guna soft ataupun very soft. Ikut mana korang selesa lah. Okay, bukan Dr. Hilwa saja yang recommend. Semua dentist kat Malaysia ni memang recommend untuk gunakan berus gigi yang soft, okey? Yang soft ataupun extra soft. Dua boleh kan doktor? Yes. Okay. Mana-mana yang asalkan korang selesa. korang Medium selesa. dengan hard tu kita boleh nak guna tapi kita tak recommend sangat lah. Tak recommend, tak sesuai untuk korang punya kesihatan gigi. Betul. So tabiat buruk yang seterusnya adalah okay, doktor tahu tak lollipop? Tahu? Mestilah tahu kan? Okay, Ha. lollipop selalunya kita susah nak buka guna tangan kan? Ya, Lepas tu betul. kita guna gigi. Betul. Saya ramai lah, bukan sangat ramai, lollipop. betul. Apa chips Gula, ke chips, apa kan. okey, Okey, semua tu kita kena tahulah function gigi apa. Untuk menghancurkan makan makanan, untuk makan, untuk menggigit. Tak adalah function untuk buka plastik. Okey, so kalau tu kita kena elakkan lah. Sebab kadang-kadang dia boleh pecahkan gigi sikit. Tapi plastik tu tak keras doktor, macam mana Memang boleh tak pecah keras tak? tapi dia susah nak koyak kan. So kalau boleh kita nak elakkan. Sometimes orang guna gigi depan. So nanti dah sepis sikit pun dah boleh menyebabkan sensitivity. So itu sangat tak bagus lah. Apa kata korang guna gunting, tak pun korang guna pisau. Lagi bagus, lagi cantik. Nampak? Okey? Itu So adalah korang kena tindakan elakkan. bijak. Ya, betul. Okay. So selain ni yang Ifa tahulah tabiat yang selalu kanak-kanak, kalau setahu Ifa bukan kanak-kanak saja, ada yang orang bawa daripada tabiat buruk ni daripada kanak-kanak sampai ke dewasa, okey, iaitu asah gigi sewaktu tidur. Okey. So asah gigi ni kalau korang tak tahulah dia macam mana doktor asah gigi? Okey, asah gigi ni kalau nama kita panggil medicalnya kita panggil bruxism lah. Okey, dia asah gigi maksudnya bila kita tidur kan, sometimes kalau kita ada partner, contoh suami atau isteri, akan dengar kita bunyi laga gigi itulah. So kadang-kadang kalau orang Melayu cakap weh dia mimpi lah, macam itulah tu orang Melayu punya. So dari segi faktanya dia sebenarnya tak unknown lah. Ada beberapa faktor. Dia boleh jadi daripada genetik, dia boleh jadi psikologi, daripada fizikal. So dia ada pelbagai-bagai jenis lah. Ada orang sebab dia anxiety, anxious, dia boleh jadi stress. Kadang-kadang dia nak cope tidur dia macam tu lah. So kita unknown dia punya sebab apa. Tapi ada orang bila tidur dia akan laga gigi. So bila laga gigi ni tak baik sebabnya apa? Dia kuat tau. Dia akan yang betul-betul laga tu sampai korang, kalau kita sebagai dentist boleh nampak yang dia tidur dengan laga gigi. Sebabnya dia sangat obvious. Dia punya gigi akan jadi rata dan pendek. So bila macam tu dia dah expose lapisan kedua yang tak sepatutnya expose. So bila benda ni jadi, apa yang tak sepatutnya expose dia akan jadi sensitif lah. Sensitif dan gigi pun mudah patah. Macam ada asah gigi tu, maksudnya sebahagian gigi saja atau semua gigi? Dia biasanya semua gigi. Dia akan nampak semua gigi nampak rata dan rendah. Daripada normal lah. Okey, jadi ni sebenarnya kalau berterusan tabiat ni bukanlah bahaya, maksudnya tak elok lah. Dia akan jadi makin hakis dan kadang-kadang orang bangun pagi tu rahang dia sakit. Okey, so kalau macam ni dia tak boleh cope dengan macam jangan tidur macam ni ke bukan. Biasanya kita akan bagi dia mouth guard. So boleh datang kat klinik, nanti kita boleh consult lebih lagi lah apa itu mouth guard, macam mana nak atasi bruxism semua ni lah. Tapi dia memang tak bagus lah, kadang-kadang dia boleh menyebabkan sensitivity. Betul. So korang
lepas dah tengok live ni, aku macam tu lah, anak aku macam tu lah, adik aku macam tu lah, macam mana okey, korang jangan risau. Macam Dr. Hilwa ada cara penyelesaiannya. Korang boleh je pergi kat klinik-klinik yang berdekatan. Klinik Syalinda pun ada cara penyelesaiannya. Kita boleh pakai mouth guard. So doktor akan terangkan macam mana nak cara pakai, bila waktu yang perlu pakai. So korang jangan risau, okey. So korang nak tahu lebih banyak lagi topik mengenai dengan tabiat buruk yang menyebabkan gigi rosak. So korang stay tune. Selepas ni kita ada bersama dengan Awi. Jangan lupa tau. Bye, stay tune. Kembali lagi kita dalam rancangan Purple Talk. Saya Awi. Ini adalah Dr. Hilwa. Sekali lagi saya terangkan dekat dia. Okey, so sebelum saya sambung, korang jangan lupa share dahulu. Like semua 4 page kami. Dan jangan lupa tekan komen. Komen lah apa-apa yang korang nak tahu. So mana tahu sebelum lepas-lepas ni kita boleh berjumpa lagi. Okey? Okey doktor. Yes, so tadi saya tengok doktor borak dengan Ifa. Wow. Sangat-sangat menakjubkan. Kan. Lontar kau soalanmu, lontar. Awalnya nak masuk soalan. Okey doktor. So saya nak sambung lah. So untuk soalan saya yang seru. So saya nak tanya lah doktor. Macam saya ni, saya ada satu tabiat buruk tau. Saya suka kunyah ais. Secara jujurnya lah ya. Lepas kita dah minum, dah lepak dengan kawan-kawan kan, kita akan nak kunyah ais. So tu tabiat yang bagus ke saya ke buruk tu? Tadi cakap bagus ke buruk? Saya cakap buruk tapi saya tanya juga. Betul. So mengunyah ais ni tabiat yang buruk. Ada orang sangat suka, sama ada kecil, orang budak-budak, orang dewasa, orang tua, semua suka kunyah ais. Dia memang ada satu dia kata yang seronok kot Seronok ya. Dia rasa macam satu keselesaan yang macam oh my god. Yang tak dapat digambarkan. Okey. So sepatutnya tak boleh lah. Sebab apa? Ais lembut ke keras? Keras. Yes. So bila kita mengunyah sesuatu yang keras, gigi kita dia tak boleh go tau. Dia boleh dia akan menyakitkan ataupun dia akan jadi kita punya struktur yang memegang gigi, contohnya gusi dan tulang sakit. So bila jadi macam tu, lama-lama gigi akan goyang, gusi akan jadi tak sihat lah. Sebab kita kunyah benda yang keras sangat kan. Itu terlalu keras lah. So kadang-kadang ada certain case gigi tu boleh pecah dan retak. So nak ke? Tak nak kan? So kena elakkan lah. Walaupun tabiat tu macam seronok, tak semestinya dia bagus. So kita kena tahulah apa yang bagus, apa yang tak. Okay? So kalau boleh, tukar daripada kunyah ais, mungkin boleh kunyah nasi. Kalau kunyah nasi makan kembang je. Tapi dia bagus kan? So kira totally kunyah ais tu tak bagus lah. Ya, dia macam tak okey lah. Dia memudaratkan gigi lah. So lepas ni kalau saya jumpa kawan-kawan saya, hey, kunyah ais tak elok. Kunyah nasi. Kunyah nasi. Macam tu. Kunyah nasi lah. Betul-betul. Yes. So kalau kawan saya makin mengembang, saya dah tahu lah. Saya dah tahu siapa. 2 senduk ke sana? 2 senduk kurus tu. Okey doktor, tanpa buang masa lagi. Okey, soalan kedua saya. Okey. Macam kita tahu kat luar ni terlalu ramai sangat orang-orang lelaki ataupun perempuan pun ada juga yang merokok. Tapi kita tahu efek merokok ni memang akan merosakkan gigi. Tapi saya nak tukar. Merokok kepada vape ataupun pod. So sebenarnya bagus ke tak? Okey. So saya tanya Awi jugalah. Kita bagi interaktif sikit kan. Okey. Vape ada nikotin tak? Ada. So nikotin tu sebenarnya dia menyebabkan kita punya gusi jadi radang lah. Sebabnya apa? Dia ada satu studies lah mengatakan bahawa bila ada nikotin ataupun tembakau berterusan pada gigi kita punya gusi, dia akan menyempitkan saluran darah lah dekat bahagian gusi tu. So oksigen kurang datang. So apabila terjadinya penyakit radang gusi ni, dia susah nak baik. So bila perokok kebanyakannya akan ada datang dengan karang gigi dan gusi yang merah.
Diskusi yang tak sihat lah. Okey, yang kedua bila awak guna vaping kan, rasa kering tak mulut? Bila dia bergantung kepada liquid juga. Kalau kita selalu isap ataupun sedut benda tu, kadang-kadang kita boleh rasa macam tekak kita kering. Okey, sebab dia macam berasap macam tu kan, vapor kan. So dia bagi kita punya mulut kering lah. So bila mulut kering, yang pertama kita akan merasa mulut berbau. So bila dah kering, dia mudah luka. So bila mudah luka, bakteria pun mudah muncul lah. Sebab tu air liur ni sebenarnya tolonglah kita macam bersihkan sisa-sisa makanan. So bila kita kering mulut semua, macam-macam masalah boleh terjadi. Okey, so kalau boleh kurangkan labik, basahkan mulut dengan lidah, basahkan mulut dengan zikir. Dengan zikir. Okey, so jadinya maksudnya vaping dengan merokok ni dia tak berapa bagus lah untuk gigi. So kalau boleh stop lah. Lagipun nanti kalau kurangkan merokok kan, betul tak dia muka dia jadi lagi berseri, nampak awet muda, betul tak? Tak tahulah. Saya rasa saya nampak macam orang tua sebab saya support ke. Tak adalah. Jadinya kurangkanlah tabiat yang tak buruk, yang buruk kita hentikan. Okey? Faham. So lepas ni saya mungkin kena kurangkan hisap vape ataupun pot. Yap. Hisaplah air masak, air kosong. Hisaplah air masak air kosong. Air kosong. Guna straw. Guna straw. Itu bukan hisap, itu sedut. Okey, untuk soalan yang ketiga. Sekarang kita tahu trending dekat satu Malaysia atau satu dunia orang perempuan bila dia dah masuk ke alam remaja, dia mesti akan kita ikut dengan kawan-kawan yang suka tindik lidah. Betul. Kadang-kadang tindik pipi, tindik hidung, dahi belum lagi lah. Betul. Kat TikTok ramai kan? Ramai. Dia adalah satu, tak tahulah, trend kot, cantik kot kan, tindik pada lidah. So kalau korang nak tahu sebenarnya kan, tak selesa kan nak bercakap kan? Saya tak pernah tindik, saya tak tahu. Okey, so bila ada biji kan macam tindik tu dekat kita punya lidah, yang pertama susah nak bersihkan. So bila kita makan, makanan berkumpul dekat kita punya tindik tu. Okey, kita panggil apa? Subang ke apa? Subang tu. Makanan berkumpul. Kalau tak ada tindik tu pun orang jarang berus lidah kan. Apatah lagi bila tindik, mesti ada orang tak nak berus. So banyak makanan nanti akan jadi jangkitan kuman lah, infection. Yang kedua, bila ada sesuatu benda kat lidah, kita bercakap kan, lidah akan sentiasa menyentuh gigi kalau perasan. Okey, betul. Serta-serta huruf yang kita sebut, dia akan sentuh pada serta-serta bahagian gigi lah. Contoh N lah contoh kan, kita sentuh gigi atas depan ni. So bila ada sesuatu di lidah, kita macam pukul tau, macam benda yang keras kita tolak ke bahagian gigi. So lama-lama dia jadi haus tau kat gigi tu. So tindik lidah ni sebenarnya tak bagus lah. Satu, menyakitkan. Yang kedua, orang tak nampak pun. Yang ketiga, dia menyakitkan lidah dan juga gigi lah. So sangat tak elok. So ni saya macam tak faham lah siapa yang buat trend ni. Okey, kalau boleh yang baru terfikir nak buat tu, kalau boleh janganlah buat. Sebab dia tak bagi kebaikan pun lah saya rasa. Okey, dia jadi keburukan kepada gigi. Adalah. Faham. Okay. Saya macam terfikir satu. Kan doktor cakap tadi kalau kita kan berus gigi je kan. Tapi kadang-kadang ada berus gigi yang disediakan untuk berus lidah sekali. Ya. Tapi tak semua orang nak berus lidah tu. Betul. Itu dikira tabiat buruk juga ke? Bukan tabiat buruk, dia kepada macam penjagaan mulut tapi tak lengkap. So bila kita gosok gigi, menjaga mulut ni tak semestinya gigi je tau. Dia kena include sekali dengan lidah. Okey, lidah jangan tinggal. Sebab lidah kalau kita tengok dia tak rata kan. So makanan senang lekat. So mulut berbau. Macam tu lah. So gigi lidah yang sihat dia warna pink-pink sikit. Kalau korang tengok cermin sekarang, keluarkan lidah, kalau warna putih tu maksudnya korang kena gosok. Okey, kita tengok kalau putih-putih tu kena gosok. Okey, dia yang okey ni warna pink lah. Oh, yang okey warna pink je lah. Bukanlah pink gila. Maksudnya bukan putih. Macam kemerahan normal lah. Yes, kemerahan normal. Kemerahan normal lah. Yes. Okey. Jadi korang jangan lupa gosok lidah dan jauhi tindik lidah. Jangan tindik lidah. Yes. Tindik telinga tak apa. Betul, tindik tak apa. Okey, doktor. Saya ada satu lagi tabiat. Saya rasa ramai je lelaki macam orang banyak betul tabiat awak Saya banyak tabiat sebab yelah saya pun kan berkawan dengan orang muda, orang tua. So bila tengok dia orang buat, kita rasa macam nak mencuba. Yelah remaja kan. Tapi kalau tengok ini kebiasaannya, kalau saya pergi kedai makan, kedai makan lah kebiasaan macam kita mamak ke kedai makan Melayu ke.
mesti akan dekat kaunter ataupun atas meja dia akan sediakan pencungkil gigi. Betul. And bila saya tengok, mula-mula saya tak rasa macam benda tu seronok lah. Tapi bila tengok kawan-kawan buat, pakcik saya, saudara mara, orang-orang sekeliling buat benda tu, kita nak mencuba. Betul. Dia rasa seronok, tapi kadang dia jadi kebiasaan. So tu betul. dikira tabiat buruk juga ataupun benda biasa je. Dia sebenarnya kita nak keluarkan sisa makanan tu kan. Okey, so pencungkil gigi tu tajam ke tak? Tajam. Tajam kan. So bila kita lagi kita blindly tau. Tak tengok pun dengan cermin ke apa, kita macam oh kena lah kot ni. So kadang-kadang kita tanpa sedar sebenarnya tercucuk kita punya gusi. So sangat tak bagus lah bila kita constant cucuk dia, lama-lama dia akan jadi radang lah kat gusi tu. Jadinya kalau nak buang makanan yang terlekat ke apa, kita memang kena guna floss. Floss yang benang tu kan. Okey, jap, floss. Floss ni tau macam ni. Floss ni benang ni tau. Kita guna benang ni supaya kita boleh keluarkan dekat celah-celah gigi. Kalau kita guna kayu pencukir gigi tu, dia satu keras, yang kedua tajam. So benda-benda yang keras dan tajam boleh menyakitkan gusi kita lah. Gusi kita ni lembut je sebenarnya kan, kalau korang pegang-pegang. Jadi keras sebab tulang kat bawah tu, tapi dia adalah benda yang lembut. So kalau korang guna benda yang keras, benda yang tajam, dia akan menyakitkan gusi. So lama-lama dia akan radang lah. So kalau boleh elakkan. Kalau rasa tak selesa tu, guna brus gigi, tak pun guna floss. Okey, jauhi pencukir gigi. Jauhi semua benda yang saya cakap hari, kena jauhi. Okey, guna floss. Jauhi floss. Bukan. Jauhi pencukir gigi. Okey, dekati floss. Jauh pencukir gigi, dekatilah floss. Yes. Cintailah floss. Yes, guna floss, okey? Okey, bila doktor cakap pasal floss ni, saya macam tertanya lah. Sebab saya sendiri pun guna pencukir gigi. Floss ni, kalau kita selalu guna pun dia okey ke? Dia okey, tapi sebab dia lembut tau. Kan floss tau macam ni kan, yang tali kan. Benang, bukan benang tau, dia macam tali yang lembut tu lah. So kalau macam ni floss dia contohnya lah. So kalau kalau guna ni, dia kena ada teknik jugalah. Jangan macam tu sakit. So dia kena teknik menggergaji macam tu. So dia masuk selembut-lembut. So floss ni ada yang ada dia licin macam wax tu. So dia mudah masuk dan dia tak menyakitkan gigi gusi sebab dia lembut. Okay, jadi kalau nak guna floss pun korang kena tahu teknik lah, bukan main taram saja. Okay, so benda yang kecil lembut ni kita kena jaga dengan penuh kasih sayang. So barulah dia tahan lama. Ya, bukan kena sayang mak korang ke atau pak korang. Ya, gigi pun kena sayang. Betul tu. Lepas ni balik jumpa isteri, yang kita kena sayang gigi awak. So saya beli awak floss. Yes, betul. So guna floss, okey, jangan guna pencukir gigi. Okey, faham. Okey, doktor. Soalan saya yang seterusnya. Saya sebenarnya ada satu tabiat lagi. Okey. Banyakkan tabiat saya sebenarnya. Ya, betul. Sebab itulah saya ada di sini untuk bertanya pada doktor. Sangat menakutkan. Banyak betul tabiat dia. Saya suka makan gula getah. Okey. Awak nampak gula getah? Awak tak ada, saya ada. Doktor ada? Doktor tak ada. Tapi saya tak boleh makan sekarang. Betul. Nanti saya kena marah. Okey, so kita tahu kan, saya pernah baca satu fakta. Gula getah ni kalau kita makan, dia boleh menjadikan kita awet muda. Katanya lah, sebab kita menggerakkan pipi apa semua. Faham, betul. Tapi yang awet muda muka je. Alhamdulillah dah 20 tahun hidup tak awet muda sekarang ni. Yang dalam tu awet muda ke? Betul. Okey, so gula getah ni betul lah Awi cakap kan, kita kunyah. So dia menggerakkan segala otot-otot muka lah, macam exercise, macam kita senyum. Itulah contoh dia. Tetapi gula-gula getah ni manis kan. So bila korang makan, syok lah makan gula getah. So untuk masa yang lama tak elok lah. Kita sebenarnya dentis menyarankan untuk guna gula-gula getah tetapi tanpa gula. Cari gula-gula, ada ya kat farmasi, kat kedai-kedai Guardian semua ada rasanya kalau tak silap. Dia ada gula-gula getah tanpa gula. Sebab apa? Bila kita kunyah, kita punya penghasilan air liur jadi banyak. So bila air liur kita jadi banyak, kita macam membersihkan segala sisi-sisi dalam mulut. Lepas tu kita maintain pH dalam mulut. So baguslah sebenarnya guna makan gula-gula getah tapi tak nak gula, tanpa gula. Kalau macam Awi tadi tu tak boleh, buang sekarang kot. Yang ni tak boleh sebab dia ada gula. Yang ni tak boleh sebab dia ada gula. Kita nak gula-gula getah tanpa gula. Ada, korang boleh google, dia semua di hujung jari kan ada. So itu sangat bagus lah. Dia boleh mengelakkan daripada terjadinya karies gigi berlubang dan juga awet muda lah Awi cakap. Okay, so bagus, amalkan. Tapi jangan ada gula tau, ingat tu. Gula-gula getah tanpa gula. Okay?
So kalau makan gula getah tambah gula, better stop je lah makan gula getah. Kenapa? Gula getah sedap sebab ada gula. Tak ada gula bukan gula getah tu. Boleh, dia rasa berangin, min. So itulah yang kalau yang lebih kepada berangin tu yang tak ada gula. Tak jugalah, yang untuk yang tak ada gula getah ni ada, tak naklah bagi rasa kosong je kan. So dia ada tak min sikit. So tak adalah orang rasa macam bosannya. Tak adalah, at least ada perasa sikit. Tapi bila saya dengar doktor cakap ada gula getah, ada gula merosakkan gigi, saya teringat macam saya ada macam contoh macam kawan perempuan saya, dia suka makan banyak produk kan, macam vitamin C, kebiasaan vitamin jatuh. Vitamin A macam tu kan. Kan dia macam dalam paket tu, lepas tu dia orang telan. Itu boleh mengefekkan gigi juga ataupun untuk memang okey saja? Okey je. Sebab dia terus direct dalam mulut kan. Tapi kalau macam vitamin C yang masam-masam tu, so dia acid lah. Benda-benda yang acid kan dia menghakis gigi. Tapi kalau yang direct telan tu macam kita minum air gula straw lah, direct telan. So dia kurang sikit efek pada gigi. Okay. So kalau boleh nak minum air vitamin C tu boleh, tapi janganlah terlalu kerap. Sebab dia benda-benda masam ni, dia lama-lama dia jadi gigi hakis. Macam kita makan asam, makan jeruk, benda tu sedap kan, sedap tapi dia jadi hakis gigi lah. Okay, sebab dia masam, acid. Faham. Okey, kita tahu dalam dunia ni ramai orang ada tabiat buruk. Tadi saya ada tabiat buruk, doktor ada tabiat buruk tak? Saya ada tabiat buruk, tapi tak dia tahulah. Mana boleh tahu. Mana boleh tentu. Nampak tak? Doktor sendiri pun ada tabiat buruk. So kalau seorang doktor pun ada tabiat buruk, dan doktor pun menjadi seorang doktor gigi, doktor mengamalkan tak apa yang sepatutnya doktor amalkan? Mestilah. Kalau tak kita nak educate orang, kita kena educate diri sendirilah. Yang saya tabiat buruk tu bukan pasal gigi, tabiat lain. Contoh, makan nasi 2 pinggan sehari. Tak adalah gurau je. So itu adalah kalau kita tahu kan, sekarang korang dah tengok kan hari ni kan, so korang kena amalkan lah. Apa yang saya cakap tak boleh tu janganlah buat. Okay? Faham. So Awi nak buat lagi? Saya kena kurangkan. Sebab kalau terus stop benda-benda macam tu, dia macam susah. So kita kena kurangkan. Betul. Slow-slow, lama-lama jadi bukit. Slow-slow lamanya dia. Wow, lain macam apa dia. Kena kecap lagi. Okay, so untuk korang, selepas apa yang korang dengar ni, korang mesti dah tahu apa yang patut korang buat, apa yang tak patut korang buat. Okay, so mana korang korang yang rasa macam gigi tu dah teruk sangat, korang rasa macam gigi aku ni memang dah tak boleh. Korang jangan rasa gigi korang tak boleh sebenarnya. Korang mungkin boleh datang chat dengan kita orang. Betul. Buat rawatan dengan Dr. Hilwa. Untuk korang tahu gigi korang tu boleh diselamatkan atau tidak. Confirm boleh selamat punya. Tak cuba tak tahu. Manalah tahu tiba-tiba tengah makan ayam, gigi tanggal kan. Betul. Tinggallah kenangan gigi tu. Jangan risau. Gigi palsu ada. Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Boleh. Macam-macam ada cara untuk ganti gigi. So nak tahu ke apa ke, datang je klinik gigi, boleh jumpa Awi ataupun saya. Jadi untuk sesiapa yang nak dapatkan rawatan dekat klinik pergian Syalinda, korang boleh komen dekat bawah ataupun korang boleh klik link dekat bawah ataupun dekat ruangan komen. So korang boleh buat appointment dekat situ. Jadi kita boleh berjumpa dan kita boleh berbincang untuk masalah gigi korang. Yes, betul. So jangan takut, semua doktor gigi baik-baik. So jangan risau, kita boleh cakap dulu, tak semesti terus buat, kita boleh bincang-bincang dulu. Kalau setuju barulah kita boleh buat. So jangan takut, kami akan sentiasa layani semua pertanyaan dan permintaan anda, okey? Okey, setakat itu saja untuk rancangan hari ini. Terima kasih Dr. Hilwa. Sama-sama. Nampak tak? Kalau Dr. Hilwa pun dah cantik macam ni, apa tak lagi doktor yang lain? Rugi tak datang tau. So kita berjumpa lagi di rancangan Purple Talk yang akan datang. Jangan pergi mana-mana. Jangan lupa share, like, subscribe bukan sebab yang ni Facebook. Komen sekali. So kalau korang nak dapatkan rawatan gigi yang terbaik, ciuman menawan anda bermula di klinik pergigian Dr. Syalinda. Jemput datang. Bye. Manis juga kan benda tu kan? Macam dia kan ada perisa oren semua tu. Betul. Patutnya makan dulu and then baru gosok gigi tidur. Salah ni.